iaitu air perahan buah tamar, buah kurma lah kita kata, dan buah anggur. Hak tu sahaja hak orang panggil kham dalam istilahnya. Mengikut dia orang lain tadi kita ayat dah, mengikut dia. Kalau yang terjadi daripada dua bahasa ni, buah kurma ke ataupun buah anggur ke, air dia tu, air perahan dia tu, air rendaman dia tu ke, haram. Sikit ke, banyak ke, mabuk ke, tak mabuk ke, haram. Bagi Imam Abu Hanifah pun, kecuali kata dia hak sani, bahasa ni, buah anggur, air buah anggur ataupun buah tamar sani, kalau dimasak sehingga kurang 2/3 daripada hak asal, 2/3 kita masak letak atas api tu sampai hilang ataupun kurang 2/3 daripada hak asal. Lagu tu tak apa pula, tidak haram pula. Itu kaedah dia. Sebab apa? Sebab tidak ada memabukkan lah kalau buat lagu tu. Adapun naqi' tamar dan zabib, yakni air rendaman buah tamar dan zabib, dia kata halal matbuh, yang dimasak daripada hak dua ni. Kalau kena api, kalau proses dengan api, tak apa. Tidak ada had gapo-gapo, sampai 2/3 kau gapo ke, tak ada lagu tu. Seperti mana pada buah anggur tadi. Kalau hak mentah, hak tadi haram, kata Imam Abu Hanifah. Qala, ini Imam Nawawi kata, Imam Abu Hanifah berpendapat lagi, tetapi orang yang minum hak lagu ni, dia tidak kena had, tidak kena sebab atas dasar had, yakni 40 sebatan ataupun 80, khilaf ulama di situ, tak kena. Kata Imam Abu Hanifah, hak kenanya orang yang minum khamr tadi, hak tadi dua perkara tadi. Hak lain tak, kalau tidak memabukkan, kalau tidak mabuk minum, tidak kena had, tidak kena had. Kalau dia minum dan tak mabuk. Tapi kalau memabukkan, hak lain pun haram juga dengan ijma' orang-orang Islam. Imam Abu Hanifah pun kata begitu juga. Jumhur berpegang dengan Quran dan Sunnah. Adapun Quran, gini-gini dia sebut. Itulah sedikit sebanyak Imam Nawawi sebut. Agak ringkas dan kena perhati molek lah, baru kita boleh kesan apa maksud dia tu. Tapi kalau kita tengok dalam kitab lain pula, umpamanya dalam Syarah Muslim juga selagi, hak ni betul-betul bincang hak Hanafi lah, betul-betul bincang hak Hanafi. Dalam kitab ni kita start semula hak tadi, hak Imam Nawawi sebut tadi, dengan cara dia. Hak ni lebih terperinci, iaitu berkenaan dengan minuman. Hak dikatakan arak, hak dikatakan khamr yang haram itu, ulama berselisih pendapat tentang asyribah ni yang diharamkan ini. Dia ada tiga pendapat. Yang pertama itu ialah pendapat tiga imam besar, Malik, Syafi'i, Ahmad. Tiga imam, 4 mazhab tu, itulah. Selain daripada tu, anak murid Imam Abu Hanifah sendiri, iaitu Imam Muhammad bin Hasan, dan jumhur ulama, kebanyakan majoriti ulama, mengatakan semua minuman yang memabukkan dipanggil khamr, dipanggil khamr. Kita tak boleh guna dah arak, apa tak boleh. Sini kena ni sini, sebab dia masalah khilaf. Hak mana orang panggil khamr, hak mana tidak. Hak dalam Quran tu, hak tu haram semua, sepakat tu khamr belaka. Tak ada sebut hak lain, qadhih ke, bid'un ke, mizrun ke, gapo ke, tak ada. Hak tu hak ada sebutnya khamr.
gapo dia hak. Mengikut jumhur ulama dan tokoh-tokoh saat ni, mereka mengatakan semua minuman yang memabukkan, tak kira lah daripada apa bahan pun. Orang panggil khamran. Dalam bahasa kita secara umumnya orang panggil arak. Arak tu ini haram pak lagu ni. Sikit kau banyak kau haram. Dan orang yang meminumnya kena had. Dikenakan had. Yuhaddu syaribuha. Dikenakan had. Sama ada dia minum tu sampai ke peringkat memabukkan ataupun tidak, kena had juga. Yang ni 40 sebatan ataupun 80. Mengikut ulama-ulama yang mengatakan minum arak ni pun kena hukuman had juga, sebagai had. Sebab ada juga dia masih khilaf lagi, hukum hak dikenakan ke atas orang minum arak tu adakah sebagai had atau sebagai ta'zir. Ada khilaf lagi. Macam Imam Bukhari, dia tidak kata sebagai had, dia kata sebagai ta'zir. Itu ta'zir, bukan had. Tapi bagi orang yang terima sebagai had, maka hukuman itu sebagai had lah. Had ni mana, kalau mengikut had, kalau kata had dia tak boleh ubah lah. Kalau 40 kena 40 situ lah. Imam Bukhari tengok ni ada kata 80, ada 40, apa tidak tetap. Hak tidak tetap lagu tu sifat ta'zir tu. Kalau had yang tetap 100 tak boleh lebih, so pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Kalau kurang dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hukuman tu dikenakan ke atas manusia, tapi itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang panggil hukum had, hudud. Orang panggil, kalau jamuknya hudud. Tapi kalau hukum qisas, tuan diri tu boleh maaf. Tuan diri boleh maaf. Ataupun tuan diri tu mana tangan dia kena kerak, dia pun kata tak payah kerak lah tangan, dia boleh. Hukum qisas lagu tu. Ataupun mati dah, si anak ni kata tak payah bunuh alah lah, orang yang bunuh ayah dia misalnya. Mana dia boleh maaf, tapi hukum had tak boleh maaf. Tak ada siapa dia boleh maaf. Kalau sesuatu hukum diterima sebagai hukum had, maka tak ada siapa dia boleh maaf. Itu hak Allah, bukan hak manusia. Kalau hak manusia dia boleh maaf lah orang yang berkenaan tu. Hak Allah tak boleh. Allah sudah tentu dah. Misalnya orang yang berzina 100 sebabkan, orang tak boleh kurang. Pemerintah tak boleh kurang. Dia bertanggungjawab kena buat lagu tu. Kalau dia tak buat lagu tu, dosa. Walaupun dia hukum dengan cara lagu lain, ada hukum lain. Dia bunuh kau, berat lagi, tak boleh juga. Dia jail saja, tak boleh juga, tak lepas juga dia, dosa semacam. Sebab itu hukum had ataupun orang panggil hukum hudud. Masalah hak minum arak ni masih khilaf lagi. Kebanyakan ulama mengatakan hukum hak sebab 40 sebatan tu sebagai had. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak sebagai had. Tak apalah, kita ambil kira hak terima sebagai had, maka kena sebab lah. Kena sebab lah orang yang minum arak, sama ada dia minum sampai ke peringkat memabukkan ataupun tidak. Dan satu perkara, yang pertamanya haram hukumnya, haram. Sikit ke banyak minum haram. Yang keduanya kena had, orang yang minum. Mabuk kata mabuk tak kira. Yang ketiganya, benda tu yang memabukkan ataupun hak kita panggil arak, najis. Najis hukumnya. Mana kalau kena kain, kena basuh. Kalau kita kena kain, kita buat sembahyang dengan hak tu tak sah. Sebab kotor, najis. Itu 3 kali. Ini mengikut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah pendapat Rabi'ah dan Daud Zahiri, iaitu dia mengatakan minuman-minuman tadi tak kira daripada bahan apa pun, kalau memabukkan adalah haram meminumnya. Minum tu haram, tetapi tidak najis. Pula tak najis, haram minum. Najis kalau kena kain misalnya, kena kain, najis ke tidak? Kalau kita buat sembahyang, sah ke tidak? Sah, sebab tidak najis. Supaya dadah lah, supaya dadah. Orang panggil najis, tidak najis sebenarnya dari segi hukum. Maknanya kalau tak dalam poket sembahyang, tak batal sembahyang. Soal makan tak boleh tu bab lain kau tu. Makan kau bubuh dalam air minum kau misalnya tak boleh, tu haram kau tu. Tapi tidak najis. Tidak najis. Hak ni pun
bagi Daud Zahiri dan Rabi'ah Ar-Ra'i, mereka berdua ni berkata semua tu haram. Minuman-minuman tadi, ini bab minuman, adapun dadah tu tidak jadi minum gitu kan. Macam-macam caranya, bentuknya. Hak ni hak minum, hak minuman, hak orang panggil arak, haram minum, tetapi tidak najis. Dua pendapat. Yang ketiga, ini pendapat Imam Abi Hanifah, Abu Yusuf anak murid dia, Ibrahim An-Nakhai, dan sesetengah ulama fiqh Basrah berpendapat, iaitu minuman ini kita kena bagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Hak boleh memabukkan ini kita kena bahagikan kepada 3 bahagian. Terbahagi kepada 3. Yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu air anggur yang mentah. Yang ini tidak dimasak. Air anggur mentah, kita biar begitu. Kita perai lah, kita kata. Sehingga dia jadi menggelegak ataupun menggila orang panggil. Dan dia buih. Dia buih. Tapi Imam Abu Yusuf tidak mensyaratkan buih. Tak ada buih, tak apa. Asalkan jadi gitu. Jadi menggelegak. Inilah hak orang panggil khamr dalam makna hakikinya. Kena faham tu. Khamr dalam Quran sebut innamal khamru wal maisiru, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamr dalam Quran tu, kata dia kalau mengikut bahasa Arab hak asal, makna sebenar dia, makna hakiki dia ialah hak sani. Itulah yang dikatakan khamr dalam bahasa Arab yang sebenarnya, mengikut makna hakikinya. Sebab dia makna ni ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki ni makna sebenar lah, makna sebenar. Kalau khamr, kata dia hak lagu sani, hak itulah orang panggil khamr sebenar. Hak lain-lain tu kata khamr itu sebagai majaz ataupun secara majaz, secara bahasa pinjaman sahaja, bukan hak sebenar. Sebab kita kata ular, ular hak sebenar. Ular hak sebenar, hak boleh kaleka tu. Tapi kalau ular dengan makna orang penipu, ular dia kok, dia tu ular tu. Kita kata dia tu singa tu, mana berani. Itu perkataan singa digunakan untuk orang bukan dengan makna yang sebenar tu, tapi makna pinjaman orang panggil. Mengikut Imam Abu Hanifah, khamr digunakan untuk bahan-bahan lain tadi bukan mengikut makna hakikinya, tetapi makna majazi. Hak lagu ni kata dia tidak ada syubhah, tak keliru tentang ianya adalah khamr. Tak keliru, jelas. Sebab hak maksud Quran tu hak dalam bahasa Arab. Sebenarnya kalau kita tengok kaum Arab gitu, hak ni jelas, tak ada keliru. Maka haramlah sedikitkah atau banyak nak minum, dan dikenakan had orang yang meminumnya secara mutlak. Hak minum, mabuk kau tak mabuk kau tak jadi. Kalau minum hasan ni walaupun setitik, walaupun setitik, itu dia kena had, tak mabuk. Dan hak ni adalah najisul ain. Ain dia tu air dia tu, itu adalah najis. Tidak harus dijual dan tidak harus dibeli. Mana oleh orang Islam. Orang kafir tu hal lain dia. Kita orang Islam tak boleh, dosa. Nego makan piti haram kalau lagu tu, kalau nego. Tapi hak sani lah. Hak sani tu apa dia? Sekali lagi kita ulang, iaitu air anggur yang mentah, dibiarkan sehingga dia menjadi arak dengan sendiri. Hak mentah, bukan masak, mentah. Hak lagu ni siapa maknanya, siapa keperikat memabukkan lah, bila dia menggila tu, orang panggil menggelegak tu. Hak lagu ni, hak lagu ni inilah yang dikatakan kham dalam makna hakikinya. Itu sah. Yang kedua, iaitu 3 macam minuman yang diharamkan juga.
Apa dia? 3 lagi. Ini bahagian yang kedua. Yang pertamanya alif lah kita kata A kah? Muka 3 pula ni. Pecah 3. Yang kedua ni pecah 3. Iaitu alif tilak orang panggil. Ni tilak. Apa dia tilak ni? Iaitu air perahan buah anggur apabila dimasak. Air perahan buah anggur kita proses dengan masak sehingga hilang daripadanya kurang daripada 2/3. Tak sampai 2/3. Kurang. Maknanya 1/3 saja kau hilang. Separuh saja kau hilang, bukan 2/3 hilang. Tak sampai situ. Itu orang panggil tilak. Minuman lagu saat ni prosesnya orang panggil tilak. Alif ba naqi'ut tamr. Naqi'ut tamr, air rendaman buah tamar. Orang panggil juga sakar. Sakar. Bukan bahasa kita Melayu. Sakar tu lagu lain. Hak tu gula tu maknanya. Orang tua tu sebut sakar tu. Hak tu lain. Ni sakar ni lah maksudnya. Naqi' tamr. Apa dia? Iaitu air buah tamar yang mentah. Sampai ke peringkat memabukkan. Hak tu kalau hak tak mabuk, tak kira jus tu boleh belaka. Buah anggur pun boleh. Baru perah kan minum. Tak ada gapo. Ni bila sampai ke peringkat memabukkan. Orang panggil naqi'ut tamr. Hak lagu ni air rendaman buah tamar bias itu sampai memabukkan. Itu orang panggil naqi'ut tamr. Ba jim. Yang ketiga ni silah kita kata naqi'uz zabib, iaitu air rendaman buah zabib ataupun kismis. Kita panggil kismis, iaitu air mentah, air biasa yang kita bubuh di dalamnya buah zabib beberapa hari biasa itu sampai dia menggelegak dan membuak ataupun menggila orang panggil. Ini orang panggil naqi'uz zabib. Naqi'ut tam, naqi'uz zabib dan tilak. Itu 3 macam. Hak ni 3 macam minuman ini, hak lagu saat ni mengikut Imam Abu Hanifah, pendapat yang sahih daripada dia ni, adalah khamr juga. Hak ni pun masuk dalam khamr juga mengikut qaul yang sahih yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah. Orang panggil khamr juga. Kerana itulah ia haram lagi najis. Haram maknanya nak minum tak boleh. Najis pun najis juga. Haram minum sikit ke banyak ke tak boleh berlaku. Tetapi ini beza dia daripada orang lain. Tetapi kedudukannya sebagai khamr itu bukan qat'i, bukan mu'tamad. Hak khamr yang mu'tamad ialah menepati makna hak dia sebenar, makna hakiki dia hak tadi. Hak tu khamr suatu ya. Hak ni walaupun kita panggil khamr juga, tetapi kedudukannya sebagai khamr itu tidak qat'i, tidak mu'tamad, tak putus lagi. Seperti mana qat'inya hak bahagian yang pertama tadi sebagai khamr. Tidak sampai ke peringkat tu hak ni. Bahkan di sana ada syubhah tentang kedudukannya sebagai khamr. Ada syubhah, ada kekeliruan. Dengan sebab itu, dengan sebab ada kekeliruan dan tidak qat'i kedudukannya sebagai khamr itu, maka orang yang meminumnya walaupun minum benda haram, najis, tapi tidak dikenakan had mengikut Imam Abu Hanifah. Tidak dikenakan had. Itu bezanya. Haram minum, najis juga, tapi had kena ke tidak? Tak. Mengikut Imam Abu Hanifah, kerana ada syubhah ini. Syubhah mana? Syubhah dia ni sebagai khamr itu.
Hanya baru dia dikenakan had apabila seseorang yang minum benda ni dia jelas mabuk. Kalau tak mabuk, dah tidak dikenakan had. Haram tu haram. Haram. Dia minum benda najis, tapi kena had ke tidak? Kalau tak mabuk, tak kena. Kalau mabuk, baru kena had, mengikut Imam Abu Hanifah. Itu kena perhati molek tu. Keliru, takut keliru. Rekah ceritanya, kata dia, hak bahagian yang kedua ni dia ada keserupaan dengan bahagian yang pertama tadi, dengan khamr hak sebenar. Ada kesamaan. Oleh kerana ada kesamaan itu, maka hukum mengambilnya sedikit atau banyak adalah haram, dan dihukumkan najis seperti yang pertama juga. Tetapi oleh kerana dia ada keserupaan dengan bahagian yang ketiga, hak akan datang, tak sebut lagi, ada juga keserupaan dari satu sudut dengan bahagian yang ketiga, maka tidaklah dikenakan had ke atas orang yang meminumnya, kecuali kalau dia mabuk. Kalau tak mabuk dah. Dan itu sekarang yang keduanya, mengikut Imam Abu Hanifah, harus menjualnya. Kita boleh jual. Kita boleh jual hak lagu ni. Dan pitih halal, tidak haram. Sepoi yang pertama tadi kata boleh, dia pun kata tak boleh. Tak boleh jual, haram. Khilafan li sahibaihi. Dalam masalah ni Imam Abu Hanifah seorang, ada murid dia dua orang lagi tak situ dia. Tak situ dia. Dalam bab dia. Tak si. Dia seorang. Pelik dia. Banyak perkara lah peliknya Imam Abu Hanifah ni. Antaranya hak ni. Sebab tu kita ayat dah baru ni kan, ada orang yang kata Imam Abu Hanifah ni kata arak tu halal. Bahan molek. Kita bahas dah tadi. Lagu mana hak sebenarnya? Dia kata haram juga. Haram juga, najis juga. Cuma tidak dikenakan had. Dia kata arak juga, tapi arak bukan makna yang sebenar. Bukan. Khamriyah dia tu. Mana kedudukannya sebagai arak tu tidak qat'i. Apa sebab tidak qat'i? Sebab hak ni sebut dalam hadis saja, bukan dalam Quran. Dalam Quran khamr itu maksudnya hak yang pertama, bahagian yang pertama tadi. Dia faham gitu. Ada pun hak ni adalah sifat-sifat tu, tetapi tidak khamr yang sebenarnya. Jadi kedudukan dia tu sebagai khamr itu tidak diyakini, tidak qat'i. Sebab apa? Ia sabit berdasarkan hadis ahad sahaja. Untuk kita menghukum orang sebab ni berat. Nabi SAW kata dah, idra'ul hudud bisyubhat. Elakkan hukuman hudud dengan adanya syubhat. Apa saja syubhat? Sekarang ni ada syubhat dari segi bahasa dia. Khamr itu masuk ni ke tidak? Ada syubhat. Bila ada syubhat, hukum hudud mesti dihindari. Apa sikit pun syubhat. Kutu Imam Abu Hanifah dia tu. Dari segi hukuman dia, kalau hukuman Islam ni, hukum Islam ni jalan. Lagu mana? Nak sebab ke tidak orang lagu ni? Kalau mengikut Imam Abu Hanifah dah. Kalau dia tidak mabuk. Kalau tak mabuk. Tapi benda tu boleh memabukkan. Dalam kadar yang tertentu boleh memabukkan. Sebotol misalnya mabuk. Tapi kalau segelas dah. Kalau segelas haram, dia pun kata haram, najis. Lepas tu khamr kah? Khamr juga, tapi tidak qat'i. Khamriyahnya, yakni kedudukannya sebagai khamr itu, hak dimaksudkan dalam Quran itu tidak jelas. Sebab apa? Hak ni sebut ni, benda-benda ni dalam hadis saja, bukan dalam Quran. Hak dalam Quran, dalam makna asal bahasa Arab tu bukan gitu, kata dia. Lepas tu orang kata Imam Abu Hanifah ni tak apa reti bahasa Arab. Tak reti mana gini mo ni bahas ni. Tak reti kan gini mo bahas. Nanti kita akan sebut. Mengikut ahli bahasanya khamr itu gapo. Lepas tu Imam Abu Hanifah kata tu lagu mana? Tepat dengan hak siapa? Dia tujuannya ahli fiqh ni, dia nak tengok. Sekarang ni kalau kena hak, orang ni kena ke tidak? Dah ada syubhat. Ada syubhat. Syubhat dari segi mana? Dari segi dalil tentang kearakannya itu. Tentang khamr, kedudukannya sebagai khamr tak jelas kata dia. Tak boleh nak hukum orang.
Tu dia. Sebab tu Imam Abu Hanifah ni kalau dalam bab jenayah memang banyak lepas. Ada sikit je keraguan, lepas dah. Tak boleh dilaksanakan hukum. Tidak mudah dia. Sebab tu kebanyakan kita tengok mana-mana pun orang pakar pendapat dia banyak. Kalau nak buat hukum jenayah, orang rojok banyak ke dia. Terutama sampai sekarang ni, banyak benar lah. Jadi kalau orang lain kena, dia dok lagi. Sebab sana lah dia ada perincian macam sana. Habis. Itu bahagian yang kedua. Di bahagian yang ketiga pula, kita perhabis dulu hal ni. Bahagian yang ketiga, iaitulah minuman-minuman yang lain yang memabukkan selain daripada hak 4 perkara saja. 3 termasuk dalam bahagian yang kedua, 1 termasuk dalam bahagian yang pertama. 4 selain daripada hak 4 tadi, minuman-minuman lain yang memabukkan, seperti nabid tamar, nabid zabib, zabib yang dimasak walaupun sikit sebentar masak, ataupun air perahan buah anggur yang dimasak sehingga hilang 2/3 daripadanya. Begitu juga nabid asal yang dimadu, buah tin, gandum, bali dan bijirin yang lain. Hak buat daripada hak bahan-bahan lain. Ni yang ketiga. Kalau sampai memabukkan, mana dia sampai memabukkan lah ni? Dia peras sampai memabukkan. Kalau ambil air bali, lepas tu rebus minum selalu, tu tak kira hak tu tak ada apa. Hak ni maksudnya dibuat lagu tadi, peras sehingga jadi memabukkan. Macam cara kita buat yang pertama tadi, cuma bahan lain saja. Hukum bahagian yang ketiga ini mengikut Imam Abu Hanifah dan anak murid dia Abi Yusuf, bahawa tidak haram minum sikit hak lagu ni, tak haram. Minum sikit, jangan memabukkan. Kalau minum sikit tak memabukkan, tak apa. Hak haramnya apabila sampai kepada kadar memabukkan, baru haram. Ni hak lain-lain. Walaupun kalau kita minum banyak memang mabuk. Kalau sebotol, tapi 2 gelas tak mabuk lagi, katakanlah. Kata orang, kita nak tahu mana? Kita tak biasa minum arak, mana nak tahu? Kalau orang putih misalnya masuk Islam, dia biasa dah minum arak, goni macam-macam, dia tahu dah. Dia biasa minum. Aku kalau bos botol tak ada apa, kata dia. Boleh jalan molek lagi, tak ada apa. Tapi kalau sebotol lebih, mabuk. Jadi makna kalau dia masuk Islam 2 gelas dia, lagu mana? Kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah ni ada jalan kepada demo ni. Negeri dia sejuk, tidak seperti negeri kita. Dia nak minum benda lagu, nak memanaskan tubuh. Dan dia tahu dah, muka dulu dia kafir, dia nak minum sebanyak mana dia tahu, banyak tu mabuk. Kalau bos gelas 2 tak mabuk dia. Lagu mana kalau dia nak minum? Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah boleh, tidak haram. Tu dia benda. Mana apa faedahnya kita kata? Nak beri jalan ke orang tu? Lagu tu. Tidak maksud gitu. Kita dalam dakwah ni, jangan kita menyusah-nyusahkan orang. Ada hak tarikh awak kuat sangat, kalau tak boleh belakang. Sikit pun tak boleh. Sehingga logik dia tak boleh terima lah. Bapa sejuk gini ni, kita perlu. Sehingga dia tak boleh terima Islam. Kerana tu tak patut kita kemukakan pada orang lagu ni. Benda ada khilaf. Sebab kita rayak dululah masalah anjing dengan orang asli. Kalau kita buat susah-susah dia, tak saya Islam dulu, payah, semua tak boleh, kata dia. Semua tak boleh. Itu dia. Jadi kepada dia tak apa. Ataupun kepada orang siang, orang gapo-gapo kau makan katok gapo, kita nak mari kata tak boleh, semua tak boleh. Dari segi dakwah tak kena tu cara tu. Yang lebih penting dia Islam. Lepas tu kita kira tengok, kira. Dan kalau dia duduk minum pun lepas pada tu,
pakai hak ni. Tidak haram. Hak ni. Jangan hak 4 tadi. Hak 4 tadi pun ada perincian dia. Wayak dah sekali. Hak lain. Kalau tidak memabukkan, tak. Tidak haram mengikut Imam Abu Hanifah. Dan hak tu orang tidak panggil arak sebenarnya. Tidak panggil arak lah. Yang kena hukuman jauh lagi lah nak kena hukuman tu. Hak tak adil pun tak kena dah hukuman. Hak yang ketiga ni tak kena. Itu dia. Dari segi dakwah, kita kira dari segi dakwah. Banyak mazhab Imam Abu Hanifah ni molek untuk dakwah. Misalnya, orang lain kata kena sunat belaka. Orang Islam kena sunat. Apa kau yak kepada hak kafir, hak jenis nakuk sikit pakai tak masuk Islam lagi. Kini kena sunat. Mazhab Hanafi kata tak apa, tak sunat. Kalau kita pakai hak tu, kita tengok keadaan dia nak dengar. Kita buih hak tu. Tak apa, masuk Islam. Tak apa, tak sunat. Kita kata begitu dia. Lega dia. Dia takut. Katakanlah dia takut tu ramai tak kisah-kisah pun bukan suka dia bahasa molek. Kalau sunat dia memang ada kelebihan. Adalah hak faham gitu, ada hak jenis tak faham. Nak kan? Yang lebih pentingnya kau dia Islam. Hak tu lebih penting. Imam Abu Hanifah kata tak apa, tak sunat. Asal cuci. Dah cakap. Nak sembahyang biar cuci gitu. Tapi tidak kata mesti. Itu mengikut dia. Beza tu daripada orang lain. Supaya juga sini. Di negeri sejuk, kita ambil kira hak tu. Orang yang sudah biasa. Tapi kalau kita kata, lepas tu orang Arab sahabat-sahabat dulu minum arak macam-macam dia buat belakang. Iyalah, hak tu lebih molek. Kita bukan kata lagu tu. Siapa dia Nabi Imam Abu Hanifah bukan kata lagu tu. Cumanya ni ada perincian dalam perkara-perkara hak ni. Ada kelonggaran kepada orang lagu ni. Kalau dia tak boleh minum lagi bagus. Tapi kalau dia nak minum, misalnya tak ada jalan, kita hak pandang nak rayak lagu mana, nak wipah lagu mana, dia tarikh telajuk. Kalau tidak hak pak tadi hak lain, kita bagi jalan. Dia masuk Islam, mana lebih baik? Dia Islam ni benda besar. Bukan main-main masalah porok-porok. Dak besar. Hak ni nombor 1. Tak ada dia tak masuk surga. Pak kalau orang tu dia nak masuk Islam, dia tak pakai tudung. Biar dia masuk. Biar dia tak suruh tekan lagi waktu tu. Kalau dia jadi masalah pada dia. Biar. Dia tak pakai tudung pun dia Islam. Itu lebih penting sekarang ni. Kalau kita tengok dari sudut itu, maka ada kewajarannya. Ada, nampaklah logik dia tu. Tak apalah. Lepas tu dia mari dalil. Mengikut Imam Abu Hanifah, dah oleh kerana benda saat ni kan, kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dalil dia banyak. Nak mari. Kita perlu baca. Buktinya sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar sendiri minum benda lagu ni. Takkan nak kata haram. Dia capur dengan air. Dia hidup kerah bau ni, capur dengan air. Dia kata buat lagu ni lah. Semula dia pun minum. Sayyidina Umar tu ramai ni sahabat-sahabat. Kalau haram hak lagu ni dia tak akan buat. Sahabat dia tak faham kok. Dia tak faham. Baiklah. Kalau kita tengok dari segi bahasa, banyaklah dia kata. Antaranya Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, Qamus Arab besar. Innal khamr qad takunu min al-hubub. Dia bantah pendapat. Orang yang mengatakan khamr ini dibuat daripada bijirin-bijirin. Ahli bahasa dia kata tak. Dia kata tidak gitu. Sebab hakikat khamr itu innama hiyal inab duna sairil asya. Itu dari segi bahasa. Daripada buah anggur saja hak tu orang panggil khamr. Hak lain tak. Itu dari segi bahasa Arab. Lepas tu dalam kitab-kitab lain pun dia sebut al-khamr ma askara min asiril inab. Khamr itu iaitu air perahan anggur yang memabukkan. Itu khamr dari segi bahasa Arab. Lepas tu dia banyak lagi lah. Itu dari segi bahasa. Lepas tu dari segi amalan sahabat ada buat dalam benda. Hak sani lah, hak bahagian yang ketiga.
Tak apalah. Lepas tu dia faedahnya, selain daripada yang kita sebut saat ni, faedahnya banyak sekarang ni alkohol, masalah alkohol dibuat ataupun diambil daripada macam-macam bahan. Kalau kita mengikut jumhur ulama tadi, golongan yang pertama tadi, tak boleh berlaku. Tak kira daripada bahan apa pun tak boleh. Sebab apa? Sebab arak. Dia kira arak. Arak tu haram, najis. Jadi tak boleh guna belaka alkohol. Tak boleh guna untuk pakai, tak boleh guna untuk buat celup pakaian, tak boleh guna pula untuk apa-apa. Bubuh dalam kek kau, makanan kau, gapo kau tak boleh. Bubuh dalam air wangi kau, dalam ubat kau tak boleh. Tak boleh berlaku. Kecuali atas dasar darurat. Ubat kan, kalau hak haram atas dasar darurat. Kalau tidak sabit tu tak boleh. Gitulah akibat dia kalau mengikut jumhur ulama. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah ni, kalau alkohol yang diambil daripada bahan-bahan selain daripada hak tadi, tak ada gapo. Tak ada gapo, boleh guna. Tidak haram, tidak najis, boleh guna lah. Jadi alkohol yang diambil daripada buah lima, buah nenas, daripada minyak petrol dan sebagainya, boleh, tak ada gapo. Jadi hak bubuh dalam air wangi. Masalah sekarang ni kan, orang kata pakai air wangi ni ada alkohol. Alkohol tu daripada gapo? Situ dulu. Kalau daripada buah anggur tadi memang tak boleh. Imam Abu Hanifah berkata begitu. Tapi kalau daripada hak lain, bahan lain, hak bahagian yang ketiga tadi, boleh. Dah minum pun boleh. Syaratnya jangan mabuk lah. Tak usah mabuk lah. Dah kita tahu dia. Jangan mabuk. Kalau mabuk tu tak boleh lah. Sebab hak tu hak tak boleh lah. Ada pun benda tu masih tidak jelas lagi, tidak termasuk dalam khamr. Kalau hak khamr sebenar tu tidak mabuk pun tak boleh. Tak mabuk pun tak boleh. Kalau tahu dah sebanyak ni, setengah cawan ni tak mabuk pun tak boleh. Hak tu dia pun kata tak boleh. Hak ni bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, maknanya boleh. Nak bubuh dalam kek kau, nak bubuh, nak suruh tahan lama lah, boleh lah. Tapi kena daripada bahan yang lain daripada hak tersebut tadi. Daripada beras kau, daripada ikutlah bahan apa hak selain daripada hak tadi. Kalau alkohol yang diambil daripada hak lain, tak apa, halal bagi dia, tidak najis, tidak haram kita menggunakannya. Nak buat semayang pun boleh, tak jadi masalah. Itu faedah dia. Jadi khilaf. Kalau kita buat tak cara, apa duk faham benda-benda lagu tu, apa faedah? Jangan. Sampai masa temulah. Macam saat ni. Kalau kita boleh pastikan ini bukan daripada buah anggur, daripada bahan lain, dia ada kan, ialah dia ada tanda-tanda dia. Ni daripada bahan ni, ni daripada bahan ni. Kalau kita tahu ini bukan daripada bahan, boleh guna. Nak buat makan, nak buat air wangi, kena buat apa, mengikut dia. Kena pakai hak dia lah. Kalau tak juga kan. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak tak boleh lah. Najis lah pakaian tu. Cuma duk spray air wangi, tak boleh buat semayang. Kena pergi basuh, mandi dulu. Dan najis melekat tu tak hilang bangun. Pakaian tu tak boleh pakai, kena pakai hak lain. Begitu. Kalau nak pakai juga air wangi, hak lain ni, banyak lain ni kan tahan lama. Air wangi tu kakak comor pun hilang, bau dia. Pas comor pula, setiap kali pakai baju kena comor. Metar habis sebotol tu. Nah, pasal apa? Tak ada alkohol, tak tahan. Hak ni boleh tahan. Sekali semua 3 hari bangun lagi. Tapi ikut. Kalau nak, ni jalan dia, kena ikut jalan ni. Kita tolong raya. Kalau nak wis apa juga ikut jalan dia. Kalau ikut tu tak boleh. Kau tu tak boleh, tak sapa. Dia kena jalan ni. Ni jalan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dia kata boleh. Habis. Yang kedua. Yang ketiga tadi, Imam Nawawi sebut 3 pendapat ulama. Yang pertama jumhur, Malik, Ahmad, Syafi'i, Gapon. Yang keduanya Rabi'ah Ar-Ra'i dan Daud Zahiri. Yang ketiganya Abu Hanifah. Hak yang kedua tu, Daud Zahiri tu, dia kata daripada gapo pun, arak apa ni, alkohol daripada buah anggur sekalipun tidak najis, kata dia.
Haram itu haram makan, minum. Itu haram. Sebab ada. Tapi kalau kita sembuh, tak apa. Walaupun daripada buah anggur sekali. Hak masak dengan cara mentah tadi. Proses dengan cara mentah tadi. Bukan dengan cara masak. Seperti yang kita sebut tadi. Hak lagu tu pun tak apa bagi. Tidak najis. Tak payah bahas lah. Hak ni daripada buah lanah ke, daripada buah lima ke, alkohol dia tak payah. Kalau kata alkohol daripada gapo pun tak najis. Mana kalau ambil cuah atas baju ni, cuah atas baju. Patut pergi semayang, boleh. Walaupun arak hak sebenar. Tak najis kata dia. Sebab dah tak najis boleh makan. Itu bab lain. Itu bab lain. Tak boleh makan. Tak tu. Tak boleh makan. Sebab Imam Bukhari dan ramai lagi ulama-ulama yang lain mengatakan darah tu tidak najis. Tak boleh makan. Siapa dia kata darah boleh makan? Audamam masfuha dalam Quran sebut tak boleh makan lah tu. Tapi tidak semestinya bila tak boleh makan bermakna dia tu najis. Sebab tu Imam Bukhari kata ramai sahabat-sahabat tu semaya darah luka. Kalau lah najis dia berhenti dah semaya. Ini menunjukkan darah tu tidak najis. Bila kita kata tidak najis, tidak semestinya kita kata boleh makan. Supaya dengan Daud Zahiri tu je. Dia kata arak tu memanglah haram makan. Dah kena hak supaya orang lain juga kena hak. Tapi kalau kena tubuh kita, najis ke tidak? Dah. Dia kata, situ. Itu beza dia. Sebab apa? Dia kata kalau kita perhati dalam ayat Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kan ayat tu dia sebut tu arak, judi, go-to-go ni hak dia sebut tu. Patung, berala, azlam apa ni? Apa nama ni? Orang nak cabut undi. Tu semua tu rijsun tu kata najis lah. Dah najis, mana tak boleh pegang kau lain. Kalau pegang kena basuh tangan kau. Kau lain. Papai catu misalnya. Daun teruk orang main judi. Kalau pegang cemar kau tangan. Patung sekalipun, berala, kita pegang misalnya, kita pegang. Kena basuh kau tangan kita. Dah, tu kata najis. Najis dari sudut lain maksud dia. Dia faham gitu. Jadi oleh kerana orang lain tak najis, tu pun tidak najis jugalah. Najis dari sudut lain. Sebab kita kata najis dadah, betul lah. Dari sudut tak molek benda tu. Tuhan tidak kena, kotor benda tu hakikatnya. Kerana menjadi sembahan orang, menjadi amalan orang, benda yang tidak ada asas dalam agama, itu najis dari sudut tu. Bukan najis dari segi ain dia tu, dah. Benda dia tu, bahan dia tu tidak najis. Bermakna kalau mengikut Daud Zahiri dan Rabi'ah Ar-Ra'i, segala alkohol mana-mana pun tidak najis. Cuma tak boleh makan haram tu ya makan dalam bab tu. Bab makan haram. Tapi dari segi pakar, dari segi lain tak apa, nak celup pakaian kau gapo kau, nak warna tu tahan lekat molek. Tak apa. Gitu. Itulah mazhab dalam masalah ni. Jadi marinya daripada mana? Daripada tu sikit je hadis. Tapi ulama-ulama pecah jadi timbul macam-macam masalah. Kalau kita perhati di sini panjanglah. Tidak nak sebut semua tu. Itulah sebahagian daripada perbincangan tentang minuman ini, oleh kerana dia ada kaitan dengan benda lain pula. Maknanya kalau mengikut ni Imam Abu Hanifah lah. Sebab kalau mengikut Daud Zahiri, kalau makan tak boleh ke mana-mana pun. Ubat kau atas nama ubat, kau atas nama nak tahan kau kek kau gapo kau tak boleh. Cuma pakai dari segi tu kena tubuh tak apa. Tapi kalau jalannya ni Imam Abu Hanifah, kalau kata untuk makan pun boleh. Kalau daripada bahan hak selain daripada yang jelas sebagai khamr tadi, hak lain tu tidak. Dia kata tak apa. Untuk makan pun makanan tak apa. Ubat-ubat apa banyak benar lah ubat-ubat tu. Ubat homopati kau misalnya, alkohol saja. Bacuh dalam alkohol. Apa lagu mana? Kalau kata haram. Bagi orang yang kata tidak haram, dia kata darurat. Darurat ni kalau tak ada ubat lain. Ni kalau ada ubat lain boleh lagi cara jalan lain. Lagu mana? Susah juga tu. Kita orang Islam kena faham benda ni. Bila kita tahu ulama bahas gini,
Hak kita nak buat ubat, misalnya ubat homopati lah kita. Alkohol tu biar ambil boleh. Jangan ambil alkohol daripada hak tu. Bahan apa nama ni, apa sat ni, buah anggur sat ni, jangan ambil situ, ambil hak lain. Tak apa, boleh selalu. Tidak kata darurat, tak ada atas dasar darurat ke apa, tak ada. Memang boleh. Cuba buat gitu. Masalahnya kalau kita orang Islam ni tidak proses ubat, kita tidak buat ubat, macam mana kita nak ambil kira benda tu? Bila kita buat barulah kita ambil kira. Misalnya nak guna gelatin tu, gelatin halal kau tidak halal kau. Apabila kita berkait dengan kita barulah kita buat. Kalau orang kafir dia tak cara, kecuali mungkinlah mengikut pasaran. Kalau orang Islam dia tak sih kalau buat lagu ni. Jadi dia terpaksa lah buat. Tetapi hak sebetulnya, hak moleknya orang Islam ni dia nak buat apa-apa biar dia tahu hukum ni. Maka kalau dia buat alkohol hak tidak daripada hak bahaya tadi, boleh. Tak ada masalah darurat apa, memang boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh makan, boleh minum, boleh apa ubat tu. Banyaklah ubat-ubat hospital pun banyak. Benda-benda lagu tu. Ada alkohol, ubat-ubat tu sendiri. Begitu juga ada dadah pun ada juga. Dalam kadar-kadar yang tertentu lah, yang mana ahli dia tahu. Benda-benda lagu ni kena tahu hukum dia tu. Hukum sekarang tu lah. Ini perbahasan agak detail lah. Dan kena beringat, setengah-setengah orang dia kata, Imam Abu Hanifah ni kata Nabi tu dengan makna arak. Arak tu haram. Imam Abu Hanifah kata arak Nabi itu halal. Dia tidak faham. Sayyidina Umar minum Nabi tu. Dalam Bukhari, dalam Muslim ke apa ada. Masa dia mati tu kan, dia nak kena tikar tu kan, orang minum Nabi kata. Kalau Nabi ni tak boleh, nama Nabi tu saja tak boleh, maknanya arak. Apa pasal Sayyidina Umar dekat nak mati minum arak? Jelaslah nampak orang-orang yang menggunakan benda ni untuk nak kritik Imam Abu Hanifah dan Imam besar ni, dia tak faham benda tu gapo, dia tak tahu gapo. Saja dia nak nguduh. Nabi ni air rendaman buah tamar kering. Itu Nabi. Tidak memabukkan. Untuk memulihkan air. Air tu payah, di tanah Arab tu payah. Nak suruh dia jadi manis sikit, tidak payah lagu tu, biar sedap. Tak orang rendai hak tu. Itu je Nabi ni, bukan makna arak. Memanglah ada juga Nabi tu dengan makna arak, tapi hak kata Imam Abu Hanifah kata boleh ambil air semaya, boleh minum. Sayyidina Umar minum, dalam Bukhari apa sebut, bukan seorang dua sahabat minum. Itu bukan arak yang kita faham ni. Di situ Nabi bukan dipakai dengan makna arak. Supaya ginilah, itulah yang nak selalu buat contoh. Supaya tuak kita orang Kelantan ni, tuak tu tuak lah. Hak orang Kedah panggil nera. Hak tu tuak, hak tu halal. Siapa dia kata haram? Tuak. Tapi tuak kalau alik Kedah tu, alik utara tu, tuak tu maknanya arak. Kalau tuak dipakai dengan makna arak semua, memanglah haram. Tapi masalahnya kalau kita kata tuak-tuak di Kelantan ni, adakah dengan makna arak? Tak. Dengan sebab tu dia tak boleh kira dari segi sebutan tu, lafaz tu, perkataan tak boleh kira. Sebab itulah dalam qawaid fiqh dia katakan al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Tu yang dia ambil kira dalam hukum ni, makna dia tu, maksud dia. Bukan kira lafaz dia tu, perkataan tu orang tak kira tu. Tai itik tu lagu tu tak boleh lah. Tai itik nak makan lagu mana? Mana halal tai itik tu najis. Orang tak kira, orang kira benda. Orang tak kira nama. Supaya juga Nabi ni dalam bahasa Arab memang ada guna. Ada hak kata Nabi dengan makna rendaman. Ni satu. Memang hak tu pun diguna juga. Satu lagi Nabi memang dengan makna arak sungguh pun ada. Tetapi hak sahabat-sahabat minum tu bukan dengan makna hak arak tu. Hak sepatu wak bahasa Kelantan tu, lagu tu, hak dia minum. Nabi dengan makna lagu tu. Makanya lagu tu tak ada apa. Kadang-kadang orang yang tidak faham ni kan, tidak mengaji molek, dia jadi salah faham lah, dia jadi duduk sekar buruk ke imam-imam besar. Macam duduk sekar buruk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata Musa boleh makan. Musa boleh makan pula dalam mazhab Syafi'i. Siapa dia kata lagu tu? Dia faham daripada Tha'lab, perkataan Tha'lab. Padahal Tha'lab tu dalam bahasa Arab memang adalah makna Musa.
Tapi hak lebih banyak ta'laq tu dengan makna kancil, pelanduk. Hak tu boleh lah. Memang hak tu lah hak Syafi'i kata. Boleh tu. Bukan Musa tu. Tak ada lah. Aku tanya orang alim Syafi'i, siapa dia kata Musa boleh makan. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tak usah kira lah mazhab lain tu. Nak kira hak Syafi'i. Mazhab lain. Tak usah cara lah tu. Mazhab Syafi'i tak ada orang kata Musa. Tapi bila dia kata Musa, nampak teruk lah mazhab Syafi'i. Padahal Syafi'i tidak kata lagu tu. Ta'laq situ dengan makna kancil, sang kancil, bukan pelanduk, bukan dengan makna Musa tu. Dia tidak faham. Sebab itulah dalam kitab-kitab sastra lama kan, dia guna ta'laq tu dengan makna sang kancil. Kunyah dia Abul Husain. Tu sang kancil. Lepas tu dalam cerita-cerita sastra lama kita pun, hak binatang hak cerdik tu nak pelepah diri dia siapa? Sang kancil, bukan Musa. Hak cerita dengan buaya lah, dengan rimau dan macam-macam. Hak tu asal dia daripada sastra Arab tu juga. Hak tu kancil. Sebab tu kita kena faham kalau benda lafaz orang panggil mustarak ada dua makna. Kita kena faham mengikut tuan asal dia tu, dia duduk lagu mana. Jangan ikut suruh kita faham. Tak leh lagu tu. Tuan asal dia tu duduk lagu mana. Begitulah juga dengan perkara-perkara lain. Dengan perkara-perkara lain. Lepas tu nampaknya kita kena sekatu dulu pada ni. Start pun lewat dah tadi. Sekatulah. Wallahu a'lam.